Alright, teacher dah recap tadi pasal topik sebelum ini, iaitu teacher dah recap berkenaan dengan tajuk transformasi isometri, di mana pembesaran, pantulan, translasi dan putaran, macam mana kita nak handle topik tajuk-tajuk besar, subtopik ni. Agak mudah sebenarnya. So lepas ni kita akan pergi dan bercerita berkenaan dengan topik kita pada malam ini, iaitu salah pula. Okey. Sukatan kecenderungan memusat. Ini bab 12, bab kedua terakhir sebelum kita habis Kalau kamu tengok textbook, tengok muka surat 244 sehingga 275. Untuk yang tak dapat datang, teacher sedih ni kamu tak datang ni kan. Tapi masing-masing pun ada masalah kan, internet lah, nak makan malam dengan keluarga, teacher pun faham. Alhamdulillah teknologi terkini kita ada recording. Okey, now sukatan kecenderungan memusat. Untuk topik ni, ni kita bercerita tentang gathering data. Itu sahaja. Ya, macam mana kamu nak baca data-data kamu yang besar yang biasa kamu baca dulu kan. Okey, tengok dekat sini, nyatakan mode untuk soalan pertama. Kita dah terus bercerita pasal mode, mean dan juga median untuk set data tidak terkumpul. Okey, apa maksud? Oh, patutlah. Okey. Alright, screen tak ada, tak nampak tadi. Okey. So kita akan belajar 3 benda ni malam ni untuk data tak terkumpul dahulu. So, mode, mean, median. Rasanya kita dah pernah belajar. Kamu dah pernah belajar ke apa maksud dia? Mode, mean, median. Pernah? Pernah. Form berapa dulu? Form 1. Ke dah jam 6? Dah jam 6 ke? Dah jam 6 ke? Oh, okey. Wah, advance. Dah jam 6 dulu. Waktu zaman teacher tak ada ni. Dah jam 6. Alright. Now, so kita akan belajar 3 benda ni dengan set data tak terkumpul. Apa maksud set data tak terkumpul? Kita kena tengok dulu yang ni. Set data tak terkumpul ni macam ni. Dia tidak dikumpulkan. Maknanya dia bertabur. So, bila bertabur tengok macam ni. A, E, I, O, U, O, A, U. Ni dia bertabur lah ni. Dia tidak terkumpul. Okey. Itu sahaja. Alright. Jom kita tengok soalan pertama sebab kita buat latihan je kan. Nyatakan mode bagi setiap set yang berikut. Sekarang kita nak cari mode. Untuk pengetahuan kamu, apakah maksud mode? Sebelum teacher meneruskan lagi. M-O-D-E ataupun mode. Apa maksud mode kat sini? Kekerapan. Frekuensi Kekerapan apa? Tertinggi. Ulangan kekerapan. Ulangan dia tu yang tertinggi. Okey. Jom kita tengok set soalan yang pertama ni. Kita ada 14, 10, 14, 13, 11, 14, 12, 14, 15. Nombor apa paling banyak dia ulang kat sini? Kalau kita nak tengok sebenarnya kita tak dapat tengok Kalau kita buat macam ni kita tak dapat tengok sebenarnya. So, teacher selalu akan ajar murid-murid teacher untuk buat apa tau? Susun balik graf set nombor yang kamu dapat ni. Set nombor yang kamu dapat ni, kamu susun balik. Contohnya, mana yang paling kecil kat sini? 10 kan? So, 10. Tulis balik. And then, 11. Dan 12. Kemudian, 13. Kemudian, 14. 1, 2, 3, 4. 4 kali 14. 1, 2, 3, 4 kali. Last kali baru 15. Okey, kalau kamu nampak apakah nombor yang berulang yang banyak kali diulang dalam set nombor ni? Nombor 14. Dia ulang sebanyak 4 kali. So, kalau dia tanya apakah mode bagi set data ni? 14 jawapan dia. Macam tu Okey, sama juga macam ni. Kalau kamu tengok bertabur ni, susah juga kita nak check. So, cuba susun. Kalau tak nak susun pun, boleh jugalah kalau kamu terror kan. Sebab dia pun tak adalah complicated sangat. Okey, tolong cari yang mana satu kekerapan ataupun mode untuk data set ni.
A 3, O berapa kali? E berapa kali? 1, 2, E. 2. Sekejap teacher tolong tulis. Kenapa dapat O? Alamak. E berapa kali? E 2 kali kan? Ya. E 2 kali. 1, 2. I 1, 2 juga. O berapa kali? 4. 1, 2, 3, 4. U 2. 1, 2. So kita tahulah kekerapan yang tertinggi ni mode dia adalah O. Okay, well done. Ya. Kalau kamu susah sangat nak detect, susun. Kalau tak susah nak detect, terus cari insya-Allah. Okay. Alright. Seterusnya, kita tengok B. Fina, mana yang tertinggi? Tak ada. Tak ada. Betul ya? Tiada modnya. Okay, good. Alright. Yang ni, Tini? satu. Betul, tepat sekali 21 ada 3. 1, 2, 3. Yang lain tu tengok 2, 1 je. 2, 3, 2 je. Masih lagi menang kat 21 kan? 2, 4, 1, 2, 5, 1. So yes, 21 adalah jawapannya. Very good, well done. Okay, itulah ceritanya pasal mode. So kita dah terrecap sedikit pasal mode. Now, let's go to median. Okay, apa maksud median sebelum kita meneruskan? Jawab soalan tu. So, apa maksud median? Median untuk set data ini bermaksud apa? Yang di tengah-tengah. Cuba kamu tengok ni 1, 2, 3 jumpa kat situ. Sini pun sama belah kanan 1, 2, 3 duduk dekat sini. Di tengah-tengah. Bermakna nombor yang berada di tengah-tengah itu adalah median ya. Okey. Di tengah-tengah set. Maksudnya nanti kalau kita ada jumpa titik atau nombor berada di tengah-tengah tapi ada dua nombor bergabung, maknanya macam yang bawah ni nanti Cici tunjuk macam mana nak buat. Okey. So kalau untuk data biasa kamu susun dan kamu cari kat mana tengah-tengah dia duduk. Macam tu. Namun begitu, kalau ini untuk nombor ganjil susunan data, set data ganjil ni. Set data ganjil. Nombor dia ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 5 kan? So memang duduk kat tengah-tengah nombor 3 lah. 1, 2, 3. Kan? Betul tak? Kamu ambil 5. Kamu tambah 1 bahagi 2. Kamu akan dapat 3. Ni cara dia. Ambil data tu 5 tambah 1 bahagi 2. So, kita akan dapat 3. Sama juga dengan yang ni. Ini nama dia set data genap. Kalau genap, mana ada tengah-tengah? Kan? Kalau tak ada tengah-tengah, apa kita buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 dekat situ. So, kalau 6 bahagi 2, kamu akan dapat 3. So, kita kat sini 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Nampak tak? Kita ada berapa? Kita ada 2 nombor kat situ ya. Ataupun kalau kamu nak buat macam ni pun boleh ya. Cikgu lagi suka buat macam ni. Sebab bila kita ambil 6, tambahkan dengan 1. Tu dia punya cara nak mencari ya. So, buat sama macam di atas. 6 tambahkan dengan 1 sebab tu formula dia. Kemudian bahagi 2. Kamu akan dapat berapa jawapan dia? 3.5 kan? 6 campur 1, 7 bahagi 2, 3.5. 3.5 bermakna data kamu tu kena duduk di tengah-tengah antara nombor 18 dan 20. Bermaksud kamu kena ambil nombor 18, ambil nombor 20, campurkan dan bahagi 2. Kemudian kamu akan dapat set dia sebenarnya adalah yang duduk kat sini Yang duduk kat sini, tengah-tengah ni, ini set dia kat
Dia tak ada nombor tau kat sini. Tapi kita tahulah. Lepas kita cari, kita akan dapat 19. So, nombor yang tengah-tengah ni, yang tak dinyatakan ni, dia adalah 19. Okey, takat tu faham ya? Macam mana kamu nak buat median. Median ada 2 ulangan. Faham. Kan? Very good. Pertama, set data ganjil. Kedua, set data genap. Cara nak cari sama juga. Ambil nombor yang kamu ada tu. Jumlah N yang kamu ada. Numbers dalam sampel yang kamu ada ni. Dalam set kamu ada ni. Tambah 1. Lepas tu bahagi 2. Sini pun sama. Tambah 1. Kemudian bahagi 2. Kemudian kamu akan nampak kedudukan median tu kat mana. Untuk cari kedudukan median. Belum median lagi. Kedudukan. Okey. Alright. Okey, kalau nak tahu median memang kena kira lah. Dia duduk dekat nombor 3 macam tu. Okey, sekarang teacher nak buat yang ni dulu ya. Kita buat untuk set data ganjil. Yang ini Tini buat. Yang ni Fina buat. Okey, cuba. Tini dah siap ke? Ya, dah siap semua. Lajunya. Yalah sebab dia agak mudah juga kan. Okey, so jom kita cari kedudukan median dekat mana. Kalau nak susun boleh, kalau nak guna formula ni pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 1 jadi 8 bahagi 2 kita akan dapat 4. 1, 2, 3, 4. So, kedudukan dia dekat mana? 20. Tak. Salah. Tujuh. Sorry. Kita kena susun dulu sebab dia bertabak kan? Sorry. Dia Jawapan dia 7. Jawapan dia 7 betul. So, Tini buat macam mana? Sorry, teacher tambah terus ingatkan dia dah susun cantik. So, kita kena susun dulu data ni. Nak susun macam mana? Cuba susunkan. Dah susun dah. Dah susun dah. Negatif 3. 5 dulu. Oh. Okey, dan negatif 5 paling kecil kan? Okey. Ya. Negatif 5. Lepas tu negatif 3. 3. Lepas tu 6. 6. 7. 7. 10. 11. Okey. 12. Ada ke 12? Oh ada 12. Okey. So ini dia susunan tu. Fina okey Fina? Bagus. Bagus Tini. Dia apa ni sangat precise. Teacher pun boleh terbabas kat sini dua tadi. Okey. So bila kita dah susun macam ni, kita tahu tadi formula teacher cari tu kan? Apa teacher cakap? Set dia ada 1 2 3 4 5 6 7. So 7 tambah 1 bahagi 2 kita akan dapat 8/2 jadi 4. So set kita sepatutnya duduk kat tempat nombor 4. 1 2 3 4. Yes, jawapan dia adalah 7. Very good. Okay, jom kita buat yang ni pula. Very good Okay, Fina buat yang ni Fina. Macam mana? 85. Fina cakap utara. Ini. Oh, Tini. Okay. Fina dapat 85 sama? Dapat. Okay. So, median kita kena susun dulu. Apa nombor dia mula-mula? 82 dah? 82. 83. 84. Okay. 85. 86. 88. 89. Okey, semua dah. Umi jenis tanda Okey, so bila kita dah ada semua ni, kita kena buat macam bolehlah kamu nak buat manual ataupun guna formula 1 2 3 4 5 6 7 tambah 1 bahagi 2. Sama juga. Kita akan dapat 4. 1 2 3 4. Yes, jawapan dia siapa dapat tadi 85 betul. So median adalah 85. Very good, well done. Teacher tak rasa kamu dua orang ada masalah untuk set data ganjil. Siap. Okey, jom kita pergi seterusnya set data genap. Ingat kalau nak cari kita boleh guna formula. Kalau kamu nak guna manual pun tak ada masalah. Okey. Macam biasa, Tini you lead the way yang ni. Tini, yang ni Fina. Okey. Jawapan dia 57. Laju lah. Okey,
So, susun set yang ni. 52, Mhm. 55, Ya. 56, Ya. 58, Yes. 60, Yes. 67. Ya, betul. Okey, macam mana nak cari median kat sini? Ambil 56 tambah 58 bahagi 2. Okey. Ataupun saja teacher pun nak tunjuk jugalah ni yang ni kan, takut kamu keliru nanti. 1 2 3 4 5 6. So kita ada nombor 6 genap tambah 1 bahagi 2, kamu akan dapat 3.5. Bermaksud 1 2 3.5 dia mesti duduk kat tengah ni kita punya data. So nombor yang berada di sekeliling ataupun di tepi-tepi in between apa ni, nombor median kita ambil dan kita tambahkan 55 tambah 58 bahagi 2. So kita dapat apa tadi? 56 teacher. Oh, kita kena susun dulu. Sorry, bukan tengok tang ni ya. 2 Ya. kali dah teacher terbabas. Kita tengok yang kat bawah nah. Ini yang dah susun ni. Bukan main lagi susun, tapi tengok atas juga. Okey, 1 2 3 setengah. So dekat sini. Dekat sini. So 56 campur 58. Thank you so much. You guys are very good. So 56 campur 58 bahagi 2, kita akan dapat 57. Okey. So sama juga boleh pakai formula ni, tapi itulah, jangan careless macam teacher. Lama tak mengira bab ni. Okey. Alright, siap. Jom kita pergi kat Fina pula. Teacher nak pilih colour dulu. Kau main milih colour je kerja. Okey, pertama sekali susun. Okay. Cuba Fina susun dulu. 3.9, Okey. 9.7, 9.7, okey. 12.7, Wah, complicated sebab dia puluhan Okey lagi. 13.5, Okey. 16.8, Mhm. 19.2. Betul. Okey, so titik tengahnya dekat mana? 1 2 3 4 5 6. So 6 tambah 1 7, jadi bahagi 2 dapat 3.5. 1 2 3 bermakna 1 2 3 3.5, dia duduk tengah-tengah ni. So Fina kena buat apa? Ambil dua nombor ni tambah dan bahagi 2. Apakah jawapan anda? 13.1. Betul, 13.1. Teacher tak tunjuk lah ya, kamu tambah sendiri. 12.7 tambah 13.5 bahagi 2. Yes, kamu akan dapat 13.1. Hebatnya. Dua-dua orang hebat. Alhamdulillah. Okey. Habis dah satu cerita. Sekarang kita nak tengok set data yang diberikan. Ni macam set data biasalah, dia nak cari mode dan juga median. Tolong ambil 1 minit masa kamu, dua-dua orang, try buat ni. Dua-dua mesti try kedua-duanya sekali. Sebab satu cerita pasal mode, satu cerita pasal median. So teacher nak kamu dua-dua try A dan B. Nanti teacher akan randomly select kamu punya nama untuk jawab soalan ni. Okay, you guys have 1 minute. Okey, untuk pelajar-pelajar yang tak dapat menghadiri kelas pada malam ini, sila pause video, kemudian cuba jawab soalan-soalan yang teacher bagi. Seandainya ada masalah, baru kamu ulang balik recording untuk tengok dan fahamkan apa yang teacher buat dengan kawan-kawan tadi. Alright, so yang ni data di bawah menunjukkan data di bawah menunjukkan tinggi bagi 7 orang murid dalam kelas 2 aman. So datanya 153, 162, ni semua data dekat sini. So ada berapa semua sekali? 1 2 3 4 5 6 7 set data, 7 set semua sekali. So kita nak kena cari mode. Mode adalah apa tadi? Kekerapan tertinggi. Kekerapan tertinggi. So, susun dulu yang ni. Kemudian cari. Boleh juga. Ataupun, kamu cari terus yang mana yang ada pengulangan. Data yang ada pengulangan yang paling tinggi.
Dia berulang lebih dari sekali lah. Okey, yang mana satu? Kejap. Tini 153 cm. Tini kat mana tu? Perlis ke dekat tu Sarawak? Lah, tak habaq orang nak pergi tengok kalau tak dekat dah. Oh, sekejap lagi boleh pergi tengok lepas kelas. Sekejap lagi kita pergi keluar makan lah kalau macam tu dah puji kembang. Okey, Fina, tentukan median bagi data. Set Gina, Zaida, kita sembang. Oh, rindu. Okey. Fina, tentukan median bagi data. Median apa dia? Titik tengah. Cara nak cari dia apa? N tambah 1 bahagi 2. Okey, cuba. Susun dulu. Mula susun. Step dia. Susun. Kedua, pakai yang ni. Untuk cari median. Macam tu. Okey. Cuba Fina tolong susunkan. Bacakan. Aha. Betul. Betul. Alhamdulillah. Okey. So, median kita untuk 153. Okey, very good. Okey, good job So, teacher tak rasa kamu ada masalah untuk yang ni. Okey, so kita akan pergi next one. Yang next tu teacher ada sharekan juga dekat dalam Telegram. Soalan seterusnya, muka surat seterusnya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kalau pakai formula ni, 7 tambah 1 bahagi 2 dapat 4. 1, 2, 3, 4. Tapi betul ke kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Betul ya? Oh. Oh ya betul. Ya betul lah. Betul lah. Teacher tertengok muka surat lain. Betul. Jawapan dia memang betul lah. Kalau Masya ikut ni. Contoh yang ni. Pakai formula N tambah 1. InsyaAllah tak salah. Okay. Okay. Well done. Fina pun buat betul. Okay. Jom kita pergi muka surat seterusnya. Recording. Okay. Seterusnya untuk menentukan median bagi setiap jadual kekerapan berikut. Masih lagi kita masih lagi dalam set data tidak terkumpul. Okay. Sekarang ni kamu tengok kat sini set data walaupun dia tak berkumpul tapi dia dah masukkan dalam jadual. Okay. Pertama sekali kat sini kita nak kena buat latihan untuk menentukan median bagi setiap jadual kekerapan yang diberikan. Ni jadual frekuensi lah, frekuensi table. Okay, untuk kita cari median kalau diberi table. Okay, sebelum kita teruskan lagi, teacher nak tanya, kenapa dia buat table tadi dia tak buat table? Tadi dia tak ajar kita guna ni N tambah 1 bahagi 2. Yang ni dia ajar. Kenapa? Sedangkan tadi boleh pakai juga. Okey. Dah sengap dah, tak nak jawab dah. Tak tahu. Okey. Tengok sini Yang ini sikit sangat bawah dia frekuensi dia. Yang ini 10, 16, 23, 27, 31, 30 lebih kurang kan? Lebih kurang set semua ni 30. Yang ni berapa puluh. Kalau yang tadi tu sikit. Kita ada 7 set. Betul tak? 7 set, 6 set. Boleh lah. Kita kira secara manual. Seandainya set itu dah sampai 30, 50, 100, 1000 pun pernah. So macam mana kita nak cari median? Sebab itulah datangnya formula. Itulah dia sebab dia. Sebab itulah datangnya formula kita. Sebab dia nak bagi kita senang mencari
Median jika data kita makin membesar. Data yang tidak terkumpul itu makin membesar. Maknanya tadi, kalau tadi dia buat sikit je data, 7 observation sahaja. Sekarang dia buat observation sehingga 30. Sehingga 50. So, eloklah kita pakai formula. Formula ni untuk memudahkan kita punya pengiraan. Okey, dalam matematik kita buat formula seandainya data makin membesar, kita nak memudahkan pekerjaan, kita guna formula. Okey, jom kita teruskan. Kita tak payah lagi buang masa. Jumlah kekerapan iaitu N sama juga 13. Kalau kita tengok N tu apa? Kita tengok sini 4 campur 1, 5. Campur 3, 8. Campur 5, 13. So, N adalah jumlah kekerapan ataupun summation of your frequency. Total of your of frequency. Ini adalah N. N number of total of frequency. Macam tu. Dia bahasa Inggeris ni sebenarnya. Number of total frequency. Itu adalah N. Okay, dia kata N 13. Okay. So, kita ada data. Kita nak kena cari data ke N tambah 1. Maknanya, kamu ambil lah. Macam tadi, teacher suruh tambah semua kan. Teacher buat manual. Gedek, tambah kan. Sekarang kamu tambah je nombor frekuensi kat sini. Tambahkan dengan 1. Iaitu kat sini dalam kes ni 13. Tambah 1. Bahagi 2. So, 13 tambah 1 dapat 14. Bahagi 2 dapat data yang ke-7. Dia bukan jawapan dia. Kita dapat mencari tempat. Menggunakan formula ni, kita dapat cari tempat kat mana kedudukan median kita. Belum median. Baru cari kat mana duduk dia ni. Kemudian, bila kita dah bahagi, kita dapat 7. Kita tengok. Sini 4. 7 duduk kat mana kat kamu? Kotak ni ke? Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat. Kotak mana satu dia duduk? 3. Sebab apa 3? Ya, dia duduk kat sini 4 tambah 1, 5. 5 tambah 3, 8. So, 7 dia duduk kat sini lah. Kalau kat sini, 5 tak sampai 7. So, kita kena dudukkan dia kat sini. Bermakna, median kita berada dalam kotak yang ke-3. Macam tu. Iaitu, bila kita tengok kotak ketiga, kita terus naik kepada X kita. X kita iaitu bacaan jisim. Dalam kes ni adalah bacaan jisim. Maka median kita adalah 45. Terus kita tengok dekat sini lah. Sini Okey. Itu cara baca dia. Dia complicated sedikit. Tapi okey lah. Macam tu. Okey. Itu jawapan dia. Alright. Teacher nak minta seorang-seorang sebab ni best ni. Sebab dia ada beberapa jalan kira yang syok untuk kita buat. So, okay. As usual, Tini yang ni. Fina yang ni Okay. You guys have 1 minute. Help yourself. Ini dah dapat dah jawapan. Ni within 1 minute ni. Macam apa ni? Macam apa saat je. Kalkulator ada kat Tini ke? Tak ada. Ya Allah, lajunya matematik dia. Oh, okay. So, apakah N dekat sini? Total frequency. 2. Okay. 19 nah. Okay, teacher tulis tengok. Okay, 19. Alright. So, kalau 19 ikut formula tadi untuk cari kedudukan median Kedudukan median. Teacher akan tulis penuh kedudukan median kita pakai N tambah 1 bahagi 2 iaitu 19 tambah 1 bahagi 2 berapa Tini? Ya 10. Nah, data yang ke-10. Ini data yang ke-10. Kat mana kedudukan data yang ke-10? Kotak pertama ke 2, 3? Kat sini. Ya betul Kotak ketiga maka median kita adalah 20. Very good. Well done. Laju sangat. Alhamdulillah. Okey. Fina, jom kita buat yang ni pula sama-sama. Apakah kedudukan median? Okey. So, N dulu. N berapa Fina? Yang ni? 23. Betul Okey. So, 23 tambah 1 bahagi 2. Berapa jawapan dia? 12. Jom kita cari. Kat mana duduknya kotak 12? Sini ke? Sini ke? Sini ke?
kotak kedua. Dia duduk kat sini. Okey, so median kita adalah 60. Alamak, terror lah kamu, diorang. Bagus, terbaik. Okey, yang sebelah kanan ni teacher tak nak buat. Teacher nak ajak buat yang ni. Okey, kita nak buat yang ni sebab yang ni dia lain sedikit. Okey, so sebelum kita buat yang ni, kita tak buang masa lah buat yang atas ni. Nanti kalau kamu ada masa free, baru kamu cubalah sendiri sama je. Okey, so kita tengok yang ini. Kat sini kita nak tengok macam mana, kita nak cari median juga. Okey, sebelum kita nak mula, teacher nak tanya, apa beza data ni dengan data ke atas? Apa dah beza data dekat sini dan data dekat jadual kat atas tadi? Lupa lah tu. Okey, teacher tunjuk Teacher tunjuk tau. Lepas tu kamu bagi tahu apa beza dia sebab teacher tak nak cakap. Nombor apa tu? Nombor dia semua bersifat nombor ganjil. Betul tak? Dia nombor ganjil tuan-tuan dan puan-puan. So yang ini sebenarnya bersifat nombor genap. As usual, data nombor genap ni kita mesti cari dua data yang kepit dia, kiri kanan dia mesti ada kiri dan kanan dia. Tambahkan kedua-dua yang kiri dan kanan tu, kemudian bahagi 2, baru kamu dapat jawapan dia. Okey, jom kita tengok soalan ni. N untuk number ni ataupun number of frequency, total number of frequency adalah 14 3 tambah 2 tambah 5 tambah 4, kita dapat 14. Kemudian kita kena cari median. Kat mana kedudukan median kita? Kedudukan median kita, dia tak boleh pakai formula yang sama dekat atas Kita kena N per 2 tambah 1. Kita tak boleh pakai macam ni. N tambah 1 bahagi 2 tak boleh Kita pakai macam ni sahaja. N per 2 tambah 1. Maksudnya, okey, N per 2 berapa? Bahagi 2 dapat 7 tambah 1. Okey, so sini kita ada, sama pada teacher sama jugalah kan. Dia punya faedah dia tu kan. Okey, so kita akan dapat data yang ke-7 dan juga data yang ke-8. Macam tu. Maknanya 14 bahagi 2 kita akan dapat 7. Kemudian kita buat satu lagi. Maknanya kita kena buat dua-dua. Pertama yang ini, dia kata satu lagi yang ini. Kalau kamu pakai data yang macam ni, bukan tak boleh. Sebenarnya boleh. Boleh ni. N tambah 1 bahagi 2 ni lagi mudah sebenarnya. Sebab dia kiri, dia dah tengah-tengah. Yang ini dia nak memudahkan kamu. Maknanya dia pecahkan 2. Jadi kamu tahu sebelah sini, kiri dan kanan secara tepat. Macam tu. Okey, contohnya kat sini dia bagi 14 bahagi 2. So, kita dapat data ke-7. And then satu lagi kita dapat data ke-8. Bila kita bahagi 2, kita tambah 1. Selepas kita bahagi 2 tadi tu, kita tambah 1. Kamu akan dapat yang ke-8. Okey, jom kita cari mana kedudukan data yang ke-7. Inikah? 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 25 ya. Data ke-7 25. I believe data ke-8 pun duduk kat sini lah pun. Iaitu 25. That's why bila kita tambah, kita bahagi 2, kita still dapat 25. Andai kata kamu nak guna N tambah 1 kat atas tu N tambah 1 bahagi 2 Macam yang atas tu, kamu akan dapat 15 per 2, betul? Iaitu 7.5. Kalau kamu dapat 7.5 pun dia duduk kat sini je pun. 7.5 duduk kat sini. Tapi ini lebih tepat. Kalau cikgu suka jugalah. Teacher lagi suka pakai ni. Apa saja yang tepat, pakai je. Okey. Now, tolong buat soalan ni dua-dua orang sekali. Teacher nak tengok apakah, mula-mula cari N. Berapa? Kemudian, tolong gunakan formula kedua-dua ni. Sebab kamu kena praktis untuk bagi biasa diri. Cuba.
Sebab kita dah tak ada soalan. Soalan pun tinggal satu ni. Okey, cuba. Alah, lupa. Sorry teacher lupa nak rakam. So, kamu kena cari guna formula ni. N per 2 dan juga N per 2 tambah 1. Okey. And then, barulah Fina cari data ke-10 dan data ke-11 ni dia duduk kat kotak mana. Kotak ke mana, Fina? Kotak kat mana, Fina? Okey. Ya, betul. Dia duduk dekat sini. So, kita punya median adalah dua-dua duduk kat sini kan? 10, 11 kan? 155 tambah lagi 155. Allah, samalah kan jawapan dia kan? Bahagi 2. Ya, betul. Betul. Tak apa, kalau awal-awal ni kamu jumpa jawapan dia sama, buat je, follow je. Ada sebab kenapa diberi kamu buat latihan walaupun sama, buat juga. Sebab esok-esok bila dah level naik tinggi, kamu dah tak jumpa dah dua-dua duduk bersama-sama kat sini. Dia seorang duduk sini dah nanti. Macam tu. So sekarang bila dua-dua duduk kat sini, enjoy. Enjoy jawapan. Alright. Ini betul Inilah cara dia. Okay, very good. Okay, jom kita pergi ke muka surat ketiga, muka surat terakhir kita pada malam ni. Okay, masih lagi dengan set data tidak terkumpul kita. Masih lagi set data yang tidak terkumpul. Okay, untuk pertama kali kita disuruh untuk menentukan mean bagi set data. Tadi kita dah buat mode dan median. Sekarang kita buat mean. Apa? Ya. Jadi pula dah. Okay, kita kena cari mean. Apa maksud mean sebelum kita nak teruskan? Thank you, Masya. Ya Allah, mujung lagi. Okay, so apakah mean untuk data ni? Bukan. Sorry, salah soalan. Apa maksud mean? Sebelum kita teruskan menjawab. Hai. Berapa kali nak tengah-tengah? Ya, purata. Average. Ataupun purata. Bahasa Melayu purata lah. Bahasa Inggeris average. Macam tu. So, kita kena cari purata. Purata senang lah. Tambahkan keseluruhan data yang ada bahagi dengan N. Numbers. Maksudnya numbers of set of data that you have. Okay, so dalam kes ni kita ada 7, 14, 25, 18, 11. Tambahkan semua ni. Kemudian bahagi dengan berapa N yang kita ada. N tu maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Tu kita bahagi dengan 5. So, bila kamu tambah atas ni. Okay, sekejap. Teacher keluarkan kalkulator hikmah. Hikmat teacher tu. Kalkulator magic. Tunggu sekejap. Tak. Ya Allah. Oh, ye pula. Okay, dah nampak dah. Dah nampak dah kalkulator magic? Okay. So, dalam kes ni tambahkan saja 7 tambah 14 tambah 25 tambah 18 tambah 11. Dapat jawapan dia bahagikan dengan 5. Sebab itulah kita dapat jawapan dia sebagai 15. Macam tu. Okay. Now, teacher nak kamu buat yang ni. Kali ni Fina pula. Fina buat ni. Tak payah. Ni senang. Fina buat ni. Tini buat ni. Tak ni tak payahlah. Senang sangat. Okey, cuba sekarang. Okey, Fina dah siap? Dah, okey. Okey, so kita nak cari mean untuk data ni. Okey, bacakan data anda. Betul? Okey, tepat sekali. Okey, kalkulator anda menyatakan apa? Okey, bahagi dengan berapa? 5. Okey, so berapa jawapan dia? 200. Tepat sekali. Inilah jawapan dia. Well done. Betul ya? Tak ada masalah. Okey.
Tini pula. Okey. Yang ni Tini min. Tang mana 100? Salah ni. Macam 200 tau. Ha. Okey. 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 Okey, bahagi dengan 4. 1, 2, 3, 4. Kan? Okey, so jawapan dia? Yes, betul nah, tepat sekali. Memang tak ada salah lah kat mana-mana. Alhamdulillah. Belajar topik ni memang awal-awal semua senang sangat. Tapi konsep dia kena faham betul-betul ya. Sebab kejap lagi baru dia datang dia punya serabut tu. Sebab bila kita faham konsep, barulah kita boleh tafsirkan data yang diberi di kemudian ataupun di akhir topik ni. Okey, so kita nak buang masa walaupun kita ada sikit lagi minit. Ini adalah soalan terakhir kita malam ni. So, jom kita hitungkan min bagi setiap data yang diberikan. Okey, tengok kat sini. Apa bezanya sekali lagi? Okay, sekali lagi teacher nak tanya. Apa bezanya? Baik, tak boleh kecilkan. Sekejap Oh, tak boleh kecil. Okey, apa bezanya graf jadual ni dengan dua jadual ke atas tadi? Ni. Apa bezanya jadual ini dengan nombor ni? Bukan jadual. Ni. Apa bezanya jadual kat bawah ni dengan nombor-nombor dan graf yang diberi kat kamu ni tadi? Hello? Tidur dah ke? Okey, sorry lah sebab terpaksa nak teacher kena tanya supaya kamu berfikir sikit. Okey. So, bezanya ialah tadi frekuensi dia bagi satu sini, satu sini, satu sini, satu tau. Sekarang frekuensi dia untuk skor kosong, frekuensi dia 3. Maknanya kalau kita tulis secara panjang, kosong, kosong, kosong. Nak satu ni ada 6 frekuensi dia. Satu, 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 satu. Kan 6. Kalau 2 ada 11. 2, 2. Sampai 11 kali 2. So nampak tak? Dia tak sama macam kat atas sebab dia punya frekuensi lebih banyak ulangannya dan lebih besar data ni. So untuk benda macam ni sebab tu dah kita ambil kosong dan kita darabkan dengan 3. Kita darab dengan frekuensi. Kemudian tambahkan dengan 1. Kita darabkan dengan frekuensi dia. 6. Kemudian kita ambil pula 2. Darabkan dengan frekuensi dia 11. Itu dapat yang ni. Kemudian 3 darab 12, ni. 4 darab 8, ni. Barulah kita bahagikan dengan N. N dia sama juga. Bawah ni N, iaitu hasil tambah frekuensi, iaitu 3 tambah 6 tambah 11 tambah 12 dan tambah 8. So, dalam kes ni frekuensi dia berapa? 40. Ya, 40. And then, buat macam biasa, ambil hasil tambah kita tadi, hasil darab yang kita tambahkan tadi ni. Kemudian bahagikan dengan number of frequency, total number of frequency N kita. Dan kita akan dapat jawapan dia sebagai 2.4. Okey, yang ni dua-dua orang kena buat. Fina kena, Masya pun kena. Yang ni Fina buat. Yang ni Tini buat. Okey, cuba. And then habislah kelas kita.
Okey, teacher dapat dah. Kamu dapat dah macam teacher dapat? 20 darab 5 tambah dengan 30. Tadi 20 darab 5 kan? Sekarang 30 darab 8 tambah dengan 40 darab 13 tambah dengan 50 darab 15. Berapa? Dapat tak? 9. Okey. Berapa jawapan dia? Agak terpesong di situ. Terpesong. Agak terpesong jawapan anda. Okey, N dia berapa Tini? Ni kena cermat tekan kalkulator. N dia berapa? 50. Okey, thank you Fina. Okey, so yang teacher dapat tadi adalah macam ni tak? 2150 yang kat atas ni. Kemudian kita kena bahagi dengan 50, betul? Untuk kita cari min kan? Cari min. Okey, so min kita adalah, mana kalkulator? Okey, yang ni, answer ni bahagi 50. 43. Macam tu. Okey. Cuba kira sekali lagi. Benda ni dia tak sukar. Tetapi disebabkan dia banyak, kita boleh salah. Macam tu. Buka kurungan, tutup kurungan, buka kurungan, tutup kurungan. Dia kena cermat je kalau buat dia. Okey. Boleh dua-dua orang yang ni. Tekanlah kalkulator kamu macam mana. Pukul tepat gerbuk-gerbak. InsyaAllah kalau sampai dapat. Buat sampai dapat. Macam tu. Okey. Fina tahu tak macam mana nak buat ni, Fina? Okey. Tini tahu ke Tini macam mana nak buat ni? Okey. Cuba. Cuba Betty, cuba. Belum. Okey, dalam soalan ni sebenarnya dia tak susah. Tadi lagi susah. Tetapi dalam soalan ni dia nak kita faham mana satu frekuensi, kan? Mana satu skornya ataupun bilangan apa nama? Bilangan bulat-bulat tu kan? Macam tu. So dalam kes ni mana satu frekuensi? Kita kena tahu mana satu frekuensi. Adakah nombor di bawah ni frekuensi? Ataupun bilangan bulatan yang berulang ni frekuensi? Ya, bulatan pula. Bulatan yang berulang ni adalah frekuensi. So kalau kita boleh form a table, contoh saja nak form table supaya kamu nampak dan faham. So ini adalah frekuensi, iaitu ini adalah skor. Teacher panggil skor lah. Bulat-bulat ni ataupun yelah skor bola. Skor bola. Skor je lah panggil. Okay. So, frekuensi dia kalau sini berapa? Untuk kosong. Bulat-bulat ni nama dia kosong lah kat sini. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 dan 4. So, untuk kosong, skornya berapa? Frekuensinya berapa? Ulangan dia. 4. Yang ni? Ni? Pun 6. Ni? Okay, very good. Now, bila dah nampak jadual macam ni, agak-agak boleh cari tak jawapan dia? Boleh tak? 4 darab kosong. Okey, kita cari secara bijaksana lah kan. 4 darab kosong ke kosong. Tambah 6 darab 1, 6. Tambah 6 darab 2, 12. Tambah 4 darab 3 pun 12. Tambah 20. Kemudian kita bahagikan semua ni dengan jumlah frekuensi kita, iaitu N kita. Berapa N kita? 10, 20, 25, betul tak? Betul? So, ya. Okey, so kita ambil cucu letter kita tadi tu. Kosong tak payahlah bubuh. So, kita ambil 6 tambah dengan 12
tambah dengan 12 tambah dengan 20. Sama juga 50 bahagi dengan 25 iaitu N kita. Dapatlah 2. Ting! Macam tu. Okay. So, I believe yang ni pun, Tini pun kena buat benda yang sama and then akan dapat jawapan dia. Okay, cuba Fina pun try, Tini pun try yang ni. Soalnya senang je ni. Min sama juga. Ni darab ni. Kosong tak boleh. Kosong tak boleh tulis. 1 darab 4. 4 tambah. 6 darab 2. 12 tambah. 3 darab 3. 9 tambah. 5 darab 4. 20 tambah. 30. Betul? Sebab 6 darab. Gitu. Mudah kan? Kemudian kita nak cari frekuensi. Frekuensi ni hasil semua ni lah. Iaitu, ni yang susah sikit dah tak tulis. Sekarang kan kena kira balik. 6 campur 5, 11, 14, 20, 25. Okey. Okey. Ambil kalkulator. Macam biasa. 4 tambah 12 tambah 9 tambah 20 tambah bagi dah dapat jawapan dia. Ting. Mudah tak? Okey. Itu sahaja kerjanya malam ini. Alright, alhamdulillah. Okey, so kita dah habis kerja kita malam ni. Teacher akan save yang ni sebagai bab 12, page number 3. Nanti teacher akan masukkan dalam Google Classroom kita ya. PDF dia. Okey. Satu lagi, last but not least untuk malam ni. Teacher ada share dekat Telegram. Untuk tatapan kamu bersama malam ni. Sebelum kita habis ya. Ni sajalah untuk, apa ni orang kata? Untuk latihan-latihan ringan. Sementara menunggu minggu depan. Sebab minggu depan kan banyak hari lagi kan. So, sayang kalau kamu tak buat latihan. Apa yang kita belajar tadi adalah satu persediaan ataupun tools untuk kita menjawab soalan-soalan macam ni. Sebab dia nak kamu, tadi kita belajar TP1, TP2 dan TP3 sahaja tadi tu. So, ini adalah soalan TP4. Kita ada sehingga TP6. TP tu maksudnya tahap penguasaan. Maksudnya ni TP4 dah boleh ala-ala kebat juga lah ni pun. Tetapi dia belum sampai level kebat. Susah. So, untuk TP4 ni, soalan dia macam ni je lah. Dia kata diagram menunjukkan markah. Dia bagi 6 peserta dalam kuis. Dia nak kamu tentukan mode. Iaitu kekerapan tertinggi. Mean. Iaitu average. Median. Iaitu titik tengah. Kedudukan titik tengah bagi data itu. Okey. Now, kamu kena tentukan setiap satu ni pakai yang tadi teacher ajar. Kemudian yang kedua, para juri memutuskan untuk memberi 5 markah bonus kepada peserta. Tentukan mod median mean yang baharu. Maknanya, katalah setiap peserta ni dia tambah 5 sebab dia nak bagi 5 markah. So, 70 tambah 5 dapat 75. 55 tambah 5 dapat 60. 47 tambah 5 dapat 52. Semua ditambah 5 markah. Kemudian kamu kena buat semula macam biasa. Cari mod, mean dan median baru. Itu sahaja untuk soalan pertama. Dan soalan kedua, nanti teacher buka sikit lah macam mana kamu boleh buat. Sebab kalau tak buka, takut kamu tak faham nanti. Okey, dan yang kedua ni, rajah menunjukkan suhu maksimum harian dalam darjah Celsius yang dicatatkan dalam seminggu. Maknanya dalam 7 hari lah. Set tu mesti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul Kemudian macam biasa, kamu disuruh mencari ketiga-tiga mean, median, mode tadi untuk data yang diberi. Kemudian, ni yang best kat sini nombor 2 ni. Didapati 2 bacaan, 35 dan 34 direkodkan salah. Yang ni dengan yang ni rekod dia salah. Bacaan sebenar adalah 29 dan 33. So, kamu keluarkan data ni. Gantikan yang ni dengan 29. Yang ini gantikan dengan 33. Macam tu. Kemudian barulah kira semula. Itu sahaja. So, baca balik apa dia nak. Kemudian ganti. Jangan takut nak ganti. Memang dalam statistik tak ada masalah. Tak ada betul atau salah. Ikut sahaja arahan yang diberikan. Okey. Takat tu sahaja. Ada soalan tak sebelum kita beredar malam ini? Sebelum kita habiskan kelas. Tak ada nak? Okey. Semua boleh faham malam ni punya kelas?
Boleh nak? Okey. So, boleh teacher tengok muka untuk bye-bye kamu malam ni? Mana dia? Okay. Alright. Takat itu saja kelas kita malam ni. So, hopefully semua ni memberi manfaat. Dan latihan-latihan tadi, bila kamu dah buat, mungkin kat sekolah dah buat sekali. Sekarang buat lagi sekali dengan teacher. Memang latihan lepas-lepas ni memang best-best semua. Baru bila kita tools tu, kita pegang kuat. Kita pegang tools-tools ataupun latihan-latihan tadi dengan kuat. Kemudian soalan-soalan kebat, iaitu TP5 dan TP6 yang diberikan, baru syok kita nak buat. Baru dia macam game. Maknanya dalam game kamu avatar kamu dah lengkap lah. So kamu nak main game lepas tu tak ada masalah. Okay. Alright. Itu sahaja untuk minggu ini. So insyaAllah kalau kita ada rezeki jumpa lagi minggu depan kan. Fina nak balik asrama Kan? Alah kesian. Okay Tini. Nanti kita jumpa minggu depan. Okay? Okay alright. Alright. So take care you guys. Take care Fina. Take care Tini. Okay. Bye juga yang lain. Bye. Assalamualaikum.